43. Tolong tengok modul muka surat 43. Okey. Soalan ini masih dikeluarkan dalam SPM kertas 2. Okey, bentuk soalan ini masih dikeluarkan, masih ditanya untuk tajuk fungsi kuadratik ni. Okey. Jadi sekarang saya nak Zaim baca doa. Zaim baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amin. 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 Alhamdulillah. Okey, tahu dah sebab kita ramai kan. Okey. So kita tengok muka surat 43. Ni dia soalan dia. Okey. Kamu tengok ini soalan SPM 2009, 2011, 2012. Okey. Semua boleh refer pada modul. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini persamaan kuadratik. Okey, dia bagi persamaan kuadratik. Okey, sebelum tu saya nak tahu dulu kenapa dia dikenali sebagai persamaan kuadratik. Untuk soalan nombor 11, nombor 12, kenapa dia dikenali sebagai persamaan kuadratik? Why? Apa? Siapa nak jawab? Kenapakah dia dikenali sebagai persamaan kuadratik? Why? Cepat. Jawab. Sebab dia dalam bentuk AX kuasa 2 tolak BX tambah BX tambah C. Lepas tu dia sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong apabila dia kata dia bentuk am. Jadi selain tu dia di sini kalau kita nak katakan dia adalah persamaan yang mempunyai kuasa tertingginya 2. Kan? Dia mempunyai kuasa tertinggi 2. Okey? Iaitu kalau kamu tengok X kuasa 2. Kuasa tertingginya 2. Kat sini X kuasa 2. Yang sebelah ni X sahaja. Yang sebelah ni tak ada X. Maka dia adalah kuadratik. Kalau dia kuasa 3, dia dah bukan kuadratik. Kalau dia kuasa negatif 1 ataupun ada X dekat bawah, maksudnya X dalam bentuk pecahan, maka dia bukan kuadratik. So dekat sini sebenarnya, kalau soalan tanya kenapa dia dikenali sebagai persamaan kuadratik, so awak akan kata dia mempunyai pemboleh ubah kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah adalah kuasa 2. Okey, iaitu highest power is 2. Okey, kuasanya paling tinggi adalah 2. Maka dia dikenali sebagai persamaan kuadratik. Okey, so dalam persamaan kuadratik, so first you determine value of A, your B and your C. A tu apa-apa saja yang ada pada X kuasa 2. So kalau dekat sini sebenarnya kadang-kadang soalan dia pecahkan tau. Okay, apa yang saya maksudkan dengan dia pecahkan ialah dekat sini kadang-kadang dia akan jadikan dia X kuasa 2 tolak P X kuasa 2 tolak 6X tambah 10 sama dengan 0. Jadi kita nak cari A iaitu dia punya koefisien iaitu Pekali kepada X. So dekat sini dekat X kuasa 2 ni nombornya 1. So A kita ialah 1 tolak P. So dekat sini A kita yang ini dia, A dia. Apa dia B? B ambil semua bersama tanda dan C juga sama ambil semua bersama tanda. Keyword dekat soalan ini adalah mempunyai 2 punca berbeza. Ada berapa jenis punca? Ada berapa jenis punca? Ingat tak? 3. Ada berapa jenis? Ya, ada 3 jenis punca. Apakah jenis punca? Apakah jenis-jenis punca? Ingat tak? Apakah jenis-jenis? 2 punca nyata dan berbeza. Dua punca yang sama. Dan satu lagi? Apa? 2 punca nyata berbeza, 2 punca sama, lagi satu? Satu lagi apa? Ada 3 kan? Siapa lagi? Kristina? Apa satu lagi Kristina? Pat? Hello? Tak ada orang ke?
Ada orang tak? Ada pun. Apa satu lagi? Apa satu lagi? Cikgu panggil saya ke cikgu? Kau gimana Kristina? Okey. Pantas. Okey. Tadi kawan dah kata kita ada 3 jenis punca. 1, 2 punca nyata berbeza. Satu lagi 2 punca nyata sama. Satu lagi punca apa? Punca nyata. 2 punca nyata sama, 2 punca nyata berbeza. Satu lagi apa dia? Tiada punca Tiada punca. Okey, so ada 3 jenis. Jadi, kita menggunakan formula apa? Iaitu kita menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC. Ingat ada 3 cabang ni. Hari ni terakhir saya ajar tajuk ni. Lepas ni kita terus masuk topik baru. Okey, so ada 3 jenis ni. Jadi, kita akan tentukan dia sama ada B kuasa 2 tolak 4AC kita lebih kecil, lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi ketiga-tiga jenis punca tadi kawan dah sebut. Bila dia menghasilkan kamu masukkan nilai A, B dan C, you dapat nilai negatif. Bermakna dia tiada punca. Tiada punca. Tiada punca, dia juga boleh digambarkan dalam bentuk graf itu U shape dan ini you punya X axis. Ataupun kalau dia kuadratik negatif macam tu. Apa maksudnya dekat sini kalau kamu tengok, okey, apakah yang kamu faham? Okay, awak ingat silibus awak ni dia banyak pada awak analisa. Awak tak boleh setakat mengenal dapatkan jawapan. You kena analisa. Jadi kalau kat sini saya dah bagi tahu dia jenis puncanya tiada punca. So kalau ini graf saya, ini X kuasa 2, yang ini negatif X kuasa 2. So boleh tak awak cerita kat saya kenapa saya kata graf ini tidak mempunyai punca? Kenapa? Boleh terang kat saya? sebab yang lengkungan dia tu tak bersentuh pun dengan paksi X. Ya, dia tidak bersentuh pun dengan paksi X. Maksudnya tak ada punca. Punca tu sebenarnya apa? Punca itu adalah nilai X. Kamu jangan terlampau pisahkan antara maths dengan maths. Sebenarnya kalau kamu betul-betul belajar maths, kamu akan nampak sebenarnya untuk kamu punya sekarang KSSM ni, maths itu lebih mudah berbanding maths untuk form 4. Form 5 nanti, yes, kamu akan belajar calculus, baru kamu akan nampaklah kesukaran yang ada pada maths. Tapi untuk form 4 ni, sebenarnya maths itu lebih sukar. Okay, so tiada punca maksudnya tak ada nilai X ataupun dia tak sentuh pada paksi X. Lebih besar kosong, so grafnya macam mana begitu. Itu paksi X. Jadi kalau dia negatif begitu. Dia menyentuh 2 punca. Okay, and last, 2 punca nyata sama maksudnya dia sebenarnya kalau awak tekan kalkulator dia tak adalah X1, X2 macam tu. Dia hanya sentuh satu titik. Ni semua saya dah terang dah hari tu, saya nak ingatkan balik je. Okay, selain dia kata dia punya jenis punca adalah punca sama, dia juga dikenali sebagai tangent. So kalau dia kata tangent to the curve, okay, tangent to curve, ataupun dia kata dia akan sebut pasal normal, so awak kena tahulah nanti saya, okay, nanti bila kamu dah belajar yang seterusnya kita adalah kaitan tangent dengan normal. So sekarang kita fokus pada tangent. So kalau dia kata tangent pada lengkung atau tangent kepada keluk, maka dia bermaksud menyentuh hanya satu titik saja pada lilitan keluk kamu. Ni keluk dia, ni keluk. Siapa belajar ekonomi nanti dia belajarlah ada keluk-keluk ni. Jadi itu. Jadi bila dia sentuh saja satu titik, kita kenali dia juga sebagai tangent iaitu B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Boleh? So kat situlah yang dikatakan 3 jenis punca. Jadi kalau kamu tengok soalan ini, dia kata 2 punca berbeza. Bila 2 punca berbeza, kita akan gunakan B kuasa 2 tolak 4AC. Apa dia? Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan kosong? Lebih besar. Ya, lebih besar sama dengan kosong. Nabila punya suara je ni. Okay, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar kosong. Jadi dekat sini, first step, tolong apa yang saya nampak dekat sini,
Kalau pelajar tu ikut betul-betul apa yang cikgu ajar, you dah belajar completing the square, iaitu penyempurnaan kuasa 2. Okey, you belajar ini, saya sentiasa kata, tuliskan dulu A. A kita dah ada. B kita adalah negatif 6. C kita ialah 10. Kalau kamu tuliskan ini, kamu tak akan tersilap. Okey, nanti bab seterusnya, saya akan ajar kamu penggunaan formula. Okey, masa saya marking ni, sekarang saya tengah marking juga. Ramai pelajar hilang markah. Why? Dia guna formula tapi dia salah substitute nilai. Dia salah substitute nilai. Dia nak bagi kemahiran adalah penggantian dalam formula. Kamu tak boleh selesaikan. Apa maksudnya? Contoh kat sini B. B kamu negatif 6 kan? Negatif 6 kuasa 2. Tuliskan. Tolak 4, A-nya apa? 1 tolak P. C-nya apa? 10. Lebih besar kosong. Dekat sini kamu dah dapat 1 markah. Dalam marking scheme dia adalah markah P, ada markah K, macam tu. So kat sini dah menggunakan formula. Maksudnya pelajar tahu apply nilai A, B and C. You tahu substitute nilai itu dalam formula. So you akan dapat 1 markah pengenalan pada konsep formula. Jadi sampai sini barulah kamu selesaikan. Okey, saya nak tanya kamu. Soalan ada, kalau kamu tengok ada soalan, yes, kamu tengok soalan nombor 12, cari nilai M. Tapi soalan nombor 11, cari julat nilai P. Apakah beza nilai dengan julat? Cuba. Apakah beza nilai dengan julat? Kalau julat ni dia macam guna lebih besar daripada ataupun lebih kecil. Tapi kalau nilai ni dia kena betul nilai dia, macam dia akan guna sama dengan. Yes. Nilai dia guna sama dengan. Julat dia menggunakan inequalities, iaitu ketaksamaan. Lebih besar atau lebih kecil. Yes, tepat. Julat ni maksudnya kalau dia kata lebih besar 2, nombornya mungkin 2.1, mungkin 2.3, mungkin 10, mungkin 20. Macam tu. Dia tak ada satu nilai yang tepat. Itu yang dikatakan julat. Atau dalam bahasa Inggeris adalah range. Okay? Okay, bagus. Okay, so awak dah nampak dah. Bila soalan kata julat, for sure you punya jawapan bukan equal. Dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Boleh? Okey, boleh selesaikan soalan nombor, boleh tak buat untuk saya soalan nombor 11, 12 dan 14. Cuba buat 11, 12 dan 14. Iman baru join. Ada tak? Iman okey, Iman? Iman? Okey, cikgu. Okay, last year Iman Troy. So ini bukan Iman Troy, ini Iman Zulkifli. Last year Iman Troy. Last year pula dia 2019. Okay, so tengok soalan ni. Okay, cuba buat. Okay, saya off camera sebab kadang-kadang dia kamera on lama-lama ni dia ni saya kejap saya on tapi saya ada di sini. Okay, try buat nombor 11, 12 dan 14. Tak okay PM saya. Kalau malu nak bercakap. Tak okey bagi tahu ya, saya ada kat sini. Jangan duk diam-diam.
Okey, buat jangan tak buat tau. Okey. Sambil tu untuk bulan 4 ni kita terus mula kelas bersemuka datang rumah saya boleh? Tahu kan rumah saya kat mana? Nanti macam tu. Nanti saya akan share location tapi kebanyakannya dah tahu dah rumah saya. Jadi untuk bulan 4 nanti saya akan sharekan tarikh-tarikh tuition. Jadi kamu akan ikut grup tuition yang telah kamu pilih. Okey? Tapi sebab online ni dah jadi tak ada masalah untuk kamu. Jadi insya-Allah tuition kita akan buat sebulan 4 kali. InsyaAllah kita akan buat online hujung minggu sekali. So saya bagi extra lah. Okey cikgu. Dah?
Okay, good. Okay, Zaim, good. Okay. Okay, Zaim, 12, 11, 12, betul? 14, Zaim? Okay, yang lain? Okay. Okay, good. Betul. Okay, orang lain ada soalan tak? Okay, Zaim dah hantar ketiga-tiga soalan. Ketiga-tiga jawapan dia dah dapat. Orang lain ada? Kalau tak faham, kena bagi tahu untuk saya terang. Kalau tak, saya akan teruskan. Kalau korang okey, saya akan teruskan. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Hello. Cikgu, Ya. saya nak tahu macam mana nak buat nombor 12. Okey, nombor 12. Nombor 12 dia kata kat sini first step you kena tahu dia punya kata kunci dia apa, keywords dia. Dua punca sama. So apa dia A? A dia macam saya kata A you ambil yang mempunyai kuasa tertinggi. So kat sini A kita ialah M. Apa B? B kita ialah 1 tambah 2M. Apa dia C? C kita ialah M tolak M tolak 1. Dua punca sama. You gunakan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Apa B? Masukkan 1 tambah 2M kuasa 2 tolak 4AC. Okey, ini A. C awak M tolak 1 sama dengan kosong. So kat sini kita expand, kita kembangkan. Okey, saya ajar kamu cara kembang cepat ya. You tengok saya buat dekat sini, tengok. A tambah B kuasa 2. You buat. Biasanya kamu belajar masa skor rendah pula. Masa level form menengah rendah, you akan belajar A tambah B, A tambah B. Betul? Cikgu kamu pun ajar. A darab A dapat A kuasa 2. A darab B dapat AB. B darab A, BA. B darab B, B kuasa 2. So A kuasa 2 tambah 2AB. AB tambah BA jadi sama je lah tambah B kuasa 2. Okey, ini cara dia. Tapi kamu tengok, saya akan guna kaedah yang cepat sebab at maths ni kena cepat dan tepat. Tapi kamu tak boleh skip jalan kerja. Hati-hati. At maths, kamu mungkin abang kamu engineer ke yang pandai-pandai at maths. Abang kamu pandai ajar kamu. Tapi kamu kena hati-hati. Sebab tu saya kata saya tak kisah kamu belajar adalah kat mana-mana, jumpalah maha guru mana pun. Tapi kalau kamu kata cikgu tu ajar cepatlah cikgu, boleh dapat terus jawapan. Itu sangat bahaya. Dan untuk peperiksaan SPM, kamu akan hilang markah. Silap-silap kosong terus kamu dapat. Jadi jangan. Okay. Ada benda you boleh skip, ada benda tak boleh. So yang ini tak apa. You boleh skip dengan cara yang saya tunjuk. Tapi insyaAllah apa-apa cara yang saya gunakan memang tak ada masalah. Sebab saya akan relate dengan SPM punya marking scheme. Okay, kamu tengok saya sebut, bila saya sebut kuat, bukan saja-saja saya sebut kuat. Bila saya sebut kuat tu sebenarnya itu adalah cara saya memberi penekanan kepada formula yang saya gunakan. Okey, apa yang saya masukkan? Contoh.
Saya kata A kuasa. Saya akan sebut kuasa. So kalau awak sebut A kuasa, jawapan dia tak kisahlah. Dia A ke, dia negatif ke, janji kamu sebut kuasa, dia mesti jadi positif. So A kuasa 2 dapatlah A kuasa 2. Tengok kemudian tambah, you buat macam ni. A darab B darab 2. So you dapat 2AB. B kuasa 2, you dapat B kuasa 2. So you terus dapat jawapan yang sama. Okey, jadi dalam kes soalan yang ini kamu tengok 1 kuasa. So mesti positif. 1 tambah A darab 1 darab 2M, 2M darab 2. So you dapat 4M. 2M kuasa 2. So 2 kuasa 2 ialah 4. M kuasa 2 dapatlah 4M kuasa 2. Boleh ikut? Hello? Respon cepat sikit. Boleh ikut? Boleh Okey. cikgu. So, Cikgu. negatif 4 darab M, negatif 4M darab M. So, you dapat negatif 4M kuasa 2. Lepas tu lagi satu, kalau kamu tengok dekat sini, negatif 4, you darabkan dengan M juga, negatif 4M, darab dengan negatif 1. So, kat sini you dapat jawapan positif 4M sama dengan 0. 4M tolak 4M, dua-dua kuasa 2 habis. So, ini dengan ini, so you dapat jawapan 1 tambah 8M sama dengan 0. 8M sama dengan negatif 1, maka M kamu dapat negatif 1/8. Boleh? Clear? Clear cikgu. Okay, good. So next, ada lagi soalan? Siapa-siapa nak tanya? Okay, sebelum tu kejap saya check dulu ada apa-apa tak. Okay. Okay, tak ada apa So kalau tak ada apa, semua okay? Kalau semua okay, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 13. Ini bentuk soalan. Sebab tahun ni soalan memang dia tulis tau. Dia kata menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, by using completing the square. Bila dia kata by using completing the square, kamu mesti guna. Dah ramai pelajar, benda yang mudah tu sebenarnya sebab saya pun bila saya tanda, saya rasa macam Allah kesiannya budak ni. Awak jangan terkejut. Kalau saya pernah tanda, paper tu 100 markah, dapat 1 markah saja. Dan saya pernah tanda juga pelajar yang jawab dalam SPM you ada 15 soalan. Sebenarnya kamu kena jawab cuma 12 soalan. 3 soalan you boleh tinggalkan. Maksudnya soalan pilihan lah. Dan pelajar ini mendapat markah memang lebih. Okay, orang dapat 100. So pelajar ni markah penuh kalau kamu jawab set soalan kertas 2, markah penuh dia 130. Pelajar tu dapat 120 lebih. Saya tak ingat 120 berapa. Jadi maksudnya dia memang menguasai semua topik dan dia mencukupi masa untuk menyelesaikan semua soalan. Okay, sebab apa? Latihan. Sangat awak kena latihan yang sangat banyak. Okay, tengok soalan nombor 13. Persamaan kuadratik dia bagi X kuasa 2. So kat sini 4 dalam kurungan 3X tambah K sama dengan 0. Dengan keadaan K ialah pemalang mempunyai punca P dan 2P. Inilah bentuk soalan. Awak ingat punca. Okay, so dekat sini dia minta kamu cari nilai P dengan nilai K. Ingat lagi tak apa nak kena buat? Sebab saya dah ajar ni. Ingat lagi tak? Kat sini kamu ingat. Cuba kamu ingat balik. Kita nak gunakan yang mana? Kita ada penggunaan formula B squared minus 4AC yang tadi. Kita ada penggunaan completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Yang kita tentukan axis of symmetry, maximum or minimum value, turning point, laka graph, semua tu adalah completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. And one more, you ada formula yang melibatkan x squared minus sum of root x plus product of root equals to 0. Iaitu yang ada SOR, POR. Ada 3 benda penting dalam topik ini. So untuk soalan nombor 13 ni, kamu rasa kita guna yang mana? Try respon. Yang sorpor tu. Yang sorpor. Orang lain pula. Orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sama je cikgu, sorpor tu. Ada yang lain tak? Ada tak berpendapat lain? Ada? Follow yang lain.
Okay, yes, kita guna sorpor. Why? Kenapa kamu kata guna sorpor? Sebab dia dah bagi punca Bagi dia. dua unknown. Yes. Bagi punca. Dia dah bagi punca. Dan punca ini tidak semestinya nombor. Dekat sini apa? Puncanya P dan 2P. Sebelum ni pun yang kita belajar puncanya adalah alfa dan beta. Okey, agak-agak nak cuba ke nak saya tunjuk? Boleh cuba? Boleh cikgu. Okey, cuba. Okey, siapa yang tak okey dekat soalan-soalan yang kita dah bincang, tolong bagi tahu. Okey, sebab saya memang nak kamu kuasai betul-betul semua soalan ni. Okey, apa yang saya dah ajar, kita dah habis 2 chapter. So dua topik ni saya nak kamu betul-betul okey. Jadi sekarang cuba buat soalan 13, tak okey bagi tahu dan saya akan share jawapan. Kalau awak nak saya share jawapan, tolong bagi tahu, okey? Okey, buat nombor 13. Okey?
Okey tak? Okey cikgu. Ya. Dah. Tak ada yang share lagi. Okey dah. Dapat tak? Settle? Belum. Belum. Okey tak apa. Buat dulu. Dah? Okey. Okey Nabila. Okey. Kau besar diri Zaim. Okey tak?
Dah dapat dah? Settle? Korang ni mana ni? Tidur ke? Oi, tidur On mic, respon. Angkat tangan. Saya nak tengok ada orang tak angkat tangan. Seorang je. Kristina seorang angkat tangan. Alia. Okey, Hafiz. Faiz tak angkat tangan. Ruqayyah dah angkat tangan. Faris. Okey. Korang ni. Nanti kat sekolah korang kena angkat traffic light nanti. Okey, tengok soalan nombor 13. Okey, ada tak yang tak dapat nombor 13? Kalau okey, saya teruskan. Sebab hari ni saya nak bincang soalan-soalan SPM ni sebenarnya. Okey, nombor 13 ni. Dah? Semua okey? Perlu saya tunjuk ataupun tak perlu? Respon. Tolong, ada tak yang chat yang saya tak baca? Saya baru hantar. Tadi saya cek balik saya salah. Okey. Tak dapat. Tak dapat Okey. Dah, Zaim okey. So ni yang tak dapat tu saya tunjuklah Okey, dia kata persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 4 3x tambah K sama dengan kosong dengan keadaan K ialah pemalar mempunyai punca P dengan 2P. Okey, first step kita tulis dulu persamaan kuadratik kita adalah X kuasa 2 tambah 12x tambah 4K sama dengan kosong. Okey, then oleh kerana punca diberi, dekat sini persamaan kuadratik juga ada, you check dulu apa you punya sum of root. Sum of root iaitu hasil tambah punca HTP. Sum of root iaitu hasil tambah. Punca kita adalah P dan 2P. Jadi kita buat P tambah 2P. Jadi apakah puncanya di sini? Kalau kamu tengok P dan 2P kita tambahkan, dia merupakan hasil tambah punca atau sum of root. Formula adalah X kuasa 2 minus sum of root X plus product equals to 0. Bermakna sum of root dekat sini nilai dia negatif. Ini nilainya ialah negatif. Kalau kamu tengok kat sini positif. Sebab tu ada formula dalam buku teks dia gunakan sum of root is negative B over A and your product of root equals to C per A. Okay, saya tak menggunakan formula ini. Saya terus je ambil macam ni. First step, your A must be equals to 1. A dia 1. So kalau kamu tengok soalan ini, A-nya memang dah 1. Jadi sum of root, kamu tengok, ambil nilai B. B kita 12. Bermakna sum kita adalah negatif 12. Okey, contoh soalan dia macam ni. M X kuasa 2 tambah 12X tambah 4MK. 4M. Okey, macam itulah contoh. Ataupun situ ada K kan. So kat sini, first step, A kamu jadikan 1 dulu. Jadikan 1. So, you akan dapat sum of root kamu ialah negatif 12 per M. Manakala produk kamu ialah 4. Macam tu. Okay? Tapi dalam kes soalan ini, A dia dah 1. Bila A dia dah 1, tak perlu buat apa-apa. Jadi you ambil sum tapi you opposite tanda dia. And you dapat di sini 4P tambah 2P adalah 3P sama dengan negatif 12. Maka P kita dapat negatif 4. Okay. Dan soalan kat sini dia tanya juga nilai K. You tengok produk. So product of root kita di sini adalah P darab 2P sama dengan 4K. Apakah P? P kita negatif 4. Darab 2 negatif 4 sama dengan 4K. Tu dia. So kalau awak tengok dekat sini, you darabkan, okay, you dapat ataupun kat sini sebenarnya awak boleh juga jadikan dia kepada apa tahu? 2P kuasa 2 sama dengan 4K. Pun boleh. Apa P? Negatif 4. Kuasa 2 sama dengan 4K. Jadi negatif 4 kuasa 2 tekan kalkulator je lah. 32 bagi 4. Maka K kita dapat 8. Okay, settle dekat sini. Sekarang soalan B. Soalan B dia kata seterusnya. Okay, bila ada ayat seterusnya, hence.
Okey, bermaksud you kena guna nilai yang kamu dapat. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca. Okey, P tolak 1, P kita negatif 4. Bermakna P kita yang pertama adalah negatif 4 tolak 1 sama dengan negatif 5 dan lagi satu ialah negatif 4 tambah 6 sama dengan negatif 2. Soalan suruh kita bentukkan persamaan. Bila bentukkan persamaan, you tulis sum. Sum of root kita iaitu negatif 5 tambah dengan negatif 2. Produk kamu ialah negatif 5 darab negatif 2. So dekat sini you dapat negatif 7. Di sini you dapat 10. Jadi you dapat formulanya apa? X kuasa 2. Formula kita minus sum of root X. Okay. N plus produk kita 10. So X kuasa 2 tambah 7X tambah 10 sama dengan kosong. Ya. Negatif 5 tambah negatif 2 tu Kenapa negatif 2? Ini 2 Sorry. Ini bukan negatif. Sorry. Negatif ini bukan negatif 2. Saya silap kat atas. Terima kasih. So ini negatif 3. So ini dapat negatif 10. So formulanya ini negatif 3 kan? So ini negatif 3. Jadi dia 3x. So ini jadi negatif lah. Okay, terima kasih. Okay. So you dapat sini adalah negatif 10. Macam tu. Boleh? Betul lah kawan kamu yang hantar jawapan kat saya tadi semua betul. Alhamdulillah. Boleh ya? Okey, saya nak tengok soalan nombor 15. Kenapa soalan nombor 15 ni kamu tengok inilah. Tapi tahun ini dia kurang sikit dah. Soalan banyak, dia tak suruh kamu tekan kalkulator untuk mencari jawapan. Tahun ini saya yang menanda kertas pun, kalau dulu dia banyak kita tolong kirakan jawapan budak, tengok jawapan budak betul ke tak. So untuk tahun ini, soalan banyak tak perlu tekan kalkulator. Macam tu. Maksudnya apa? Soalan diakhiri dengan ungkapkan H dalam sebutan K. Ungkapkan P dalam sebutan Q. So pelajar dah terbiasa cari nilai P, cari nilai Q. Bila ungkapan dia dah tahu-tahu nak buat. Okey, cuba cerita kat saya. Apa yang kamu faham dengan ungkapan? Ungkapkan P dalam sebutan Q. Apa maksudnya? Kalau dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. Apa maksudnya? Apa? Macam P sama dengan Q tu dalam nilai P. Okey. Bila dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q, mudah aja. You jadikan P sebagai you punya objek. Subjek kamu. Maksudnya macam ni. Mesti jadikan, dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q. So buat P sama dengan. Sebelah kanan tu tak kisahlah. 2Q ke, 2 tolak Q ke, 2Q per 3 ke, apa-apa tak kisah. Yang penting P equal. So macam soalan ni, ungkapkan H dalam sebutan K. You mesti jadikan H sama dengan. Yang lain sukati, tak ada masalah. Sebelah kanan tu tak kisah. Ada K kuasa 2 tolak 4 ke, ada K per 4 ke, ada 2K ke, tak kisah. Faham? Dia mesti jadikan H equal. Boleh? Okey, tolong jawab soalan nombor 15 dan 16. 16 ni mudah je. Soalan A mudah. Sangat mudah. Okey, try buat nombor 15 dan 16. 15 dan 16. So, bila kita dah bincang semua soalan SPM ni, so saya yakin insyaAllah kamu tak akan ada masalah dah untuk topik ini. Okey. Okey, try buat 15 dan 16. Cikgu 16 hari tu cikgu ada suruh buat. Dah buat dah. Okey, tak apa. So, buat. Awak boleh hantar kat saya terus.
Kenapa? Kat bawah kot tengok. Ha? Apa dia? Oh, tak tahu. Okey. Okey, Nabila sila dekat soalan. Sekejap sini negatif. Ungkapkan H dalam sebutan K. Saya cek balik awak punya ni. A negatif 4, okey. 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 Okey, orang lain nak share jawapan boleh? Okey, Nabila, betul? Nabila buat semua dua-dua tu betul. Okey, orang lain? Ada? Okey tak? Tak okey saya bagi tahu. Okey, Zaim. Okey, Zaim, kat situ boleh simplify ya, Zaim. H sama dengan tu, you boleh simplify, you divide by 4. Okey, bagi jawapan yang betul-betul tepat. Okey, Faiz, good.
Dah? Boleh? Ya Allah, berapa orang je yang ni Cepat-cepat. Dah? Respon lah korang ni. Ya Allah, sabar je aku tengok korang tau. Dah cikgu. Respon. Tengah Dah. buat? Ada. Saya Semua dah orang siap. settle Okey, yang ada tak yang belum siap? Saya nak tahu ada tak yang belum siap. Tolong respon kalau ada yang belum siap. Tolong respon sekiranya ada yang belum siap. Ada? Yang lain dah? Ruqayyah okey? Ruqayyah okey, tak ada masalah ni. Sebab dia form 5 dah. Alia Sofia. Alia Sofia. Ya, cikgu. Okey. Saya tak siap lagi. Tak siap lagi. Itulah kena cakap. Izol Batrisha. Izol okey Izol? Izol. Manalah dia pergi ni? Izol Batrisha, kau join tapi kau tak dengar ya? Okey, Alia Siap. dah siap, alhamdulillah. Alia masalah kat mana Alia? Tadi saya saya tak reti. Kan saya start lepas tu nak buat saya lupa nak buat B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong tu. Oh, okey. Kat situ. So, awak kena tahu B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Sebab dekat situ dia kata dua punca sama. Kan? Kat soalan ni dia kata dua punca sama. Jadi, kena tahulah gunakan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Boleh? Dah Boleh Okey So yang soalan B ni, ni ungkapkan tak ada masalah lah. You bentukkan persamaan kuadratik, darabkan saja. Lepas tu dia kata nyatakan hasil tambah punca iaitu you punya sum of root lah. Dan tentukan jenis punca, you buat A, B dan C masuk dalam formula B kuasa 2 tolak 4 AC. Tengok apakah jawapan yang kamu dapat. Boleh? Itu soal nombor 16. Okey, tak apalah saya buat. Saya takut juga ada yang senyap je ni. X kuasa 2 tolak 5X tolak 4 sama dengan kosong. Ini soalan yang pertama. Okay, then soalan B dia kata dia nak sum of root, hasil tambah punca kamu. So you ingat you punya sum of root is, your A must be equals to 1. So soalan ni A nya dah jadi 1. Sum of root kita nampak di sini nilainya negatif 5. Bermakna sum kita adalah 5. Dia mesti opposite. Ataupun formula dia adalah negatif B over A. Apa dia negatif B? Negatif 5 per A. So A nya ialah 1. So dapatlah jawapan 5. So kenapa saya tak nak guna formula ini? Sebab bila banyak sangat formula nanti awak pening. Soalan C dia tentukan jenis punca. A kita 1, B kita negatif 5 dan C kita negatif 4. Formula dia B kuasa 2. Okey, B negatif 5. B squared minus 4AC. Itu dia. So, bila awak senaraikan negatif 5 kuasa 2, so you dapat 25. Okey, so negatif 4. Okey, darab dengan negatif 4. Dia awak darabkan kan negatif 4 dan negatif 4. So, you dapat dekat sini, dia dapat jawapannya ialah 16. So, jawapannya lebih besar kosong. Okey, dia positif. Sebab 25 tambah 16 nilainya adalah positif. So, bila dia positif iaitu when you have B squared minus 4AC lebih besar kosong, maka dia ada dua punca berbeza. Okey, mempunyai dua punca yang berbeza. Itu dia. Boleh? Okey, yang ini senang je sebab dia kata tidak mempunyai punca nyata, tidak mempunyai punca, so gunakan B squared minus 4AC kurang dari kosong. Okey, yang ini ni nombor 18 ni ramai pelajar stuck. Dia dah bingung dah. Sebab apa? Dia dah biasa punca tu ada 2. Kat sini dia kata apa? Satu daripada punca persamaan ialah 2.
Dia bagi satu je punca. Dan ayatnya dekat sini, satu daripada punca adalah 2. So awak ingat, punca tu sebenarnya nilai apa? Punca tu sebenarnya nilai apa? Nilai X. Jadi apa yang perlu kamu buat, gantikan saja 2 ke dalam nilai X. Maka kamu dapatlah nilai M. Sebab soalan kata cari nilai M. Okey, dengan keadaan M pemalas, cari nilai M, maka masukkan saja 2 ke dalam X. Hasil tambah punca persamaan ialah negatif 4. Hasil tambah punca, tengok dekat soalan atas, apakah you punya sum of root? Berapa? Apa hasil tambah puncanya? Nombor 18. Negatif M per 2. Yes. Inilah yang saya katakan. A kamu mesti jadi 1. A kamu mesti jadi 1. You divide by 2, bahagi 2, bahagi 2. So you punya sum, you mesti opposite. Kat sini M per 2, so you sum dia adalah negatif M per 2. Dia kata hasil tambah punca ialah negatif 4. So ini negatif M per 2 sama dengan negatif 4. Maka M kamu dapat 8. Faham? Boleh So itu bentuk-bentuk soalan. Okay, next. Okey, saya nak awak cuba buat 19, 20 dan 21. Okey, cuba buat. Okey, saya dah terang pelbagai bentuk kat sini. So, awak sekarang buat soalan ni. Okey, buat 3 soalan. 3 soalan ini setiap markah diberi berapa ni? Ini 5. Yang bawah ni pun saya rasa 4 rasanya 9. So, dalam masa saya tak boleh, kalau ikutkan dalam 13 minit you kena siap. So saya bagi masa 10 minit untuk kamu buat. Okey, 10 minit. Okey, cuba buat. Jam sekarang pukul 11.36. Okey, 11.46 saya tanya. Okey, go. Okey, saya harap untuk next class semua orang join lah sebab next class saya nak masuk topik baru ya.
Tak okey bagi tahu ya. Mungkin kadang-kadang ada yang malu nak cakap ke kan. Nanti korang bagi tahu. Oh, PM saya. Hari ini okey, 1 minit lagi.
Okay. Okay. Okay, bagus. Okey, nombor 21 tu nanti saya ni balik saya tengok balik. Saya terangkan balik. Okey, Nabila nombor 21 tu nanti saya tengok. You akan tengok balik. Okey, ada lagi? Okey. Okey ya, saya terang ya. Boleh tak? Ke ada yang sedang mencuba lagi? Saya dah start cikgu. Dah pening.
Dah pening dah. Okey. Awak tengok soalan nombor 19 okey tak? Ada tak yang saya nak terangkan nombor 19? Dia kata diberi negatif 7 ialah satu punca dan keadaan. Okey, yang ni mudah je lah kan? So gantikan saja you punya negatif 7 dengan X. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, you tengok dia kata diberi negatif 7 ialah satu daripada punca persamaan kuadratik dengan keadaan K ialah pemalar. So gantikan saja. Okey, you dapat negatif 7 tambah dengan K kuasa 2 sama dengan 16. Dia ada macam-macam cara. You boleh buang kuasa 2 dan you jadikan 16 kepada square root. So you akan dapat sama dengan 4 dengan satu lagi jadi negatif 4. Okey, apa maksud saya macam ni. Ni salah satu cara you tengok tambah K equals to kuasa 2, so sebelah sini jadi punca kuasa 2. So you dapat negatif 7 tambah K equals to square root of 16 equals to you dapat plus minus 4. Maksudnya 4 kuasa 2 16, negatif 4 kuasa 2 juga 16. Maka you dapat negatif 7 tambah K sama dengan 4 and one more negatif 7 tambah K sama dengan negatif 4. So you dapat K sama dengan 11. Satu lagi you dapat K jawapannya negatif 4 tambah 7 ialah 3. Okay? Alamak. Saya tertekan. Okay. So itu dia jawapan dia. Okay. Ini salah satu cara yang mudah. Okay. Satu lagi cara kalau kamu menggunakan yang biasa. So kat sini you tengok dekat dia kata negatif 7. You punya X jadi negatif 7 tambah X kuasa 2 sama dengan 16. So you expand. Negatif 7 kuasa 2 ialah 49. Negatif 7 darab X, negatif 7X darab 2, negatif 14X. X kuasa 2, so dapat X kuasa 2 tolak 16 sama dengan kosong. So you selesaikan dekat sini. Okay, alamak, sorry, lajunya. Okay, so ini tekan kalkulator, you dapat X kuasa 2. Okay, ini negatif 14X. Ini you dapat kat sini ialah 33. Sensitifnya. Okay, so you dapat 49 tolak dengan 16. 49 tolak 16 you dapat sini ialah tambah 33 sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN, you akan dapat jawapan yang sama. Okay, so sorry, dia bukan X dia K. Sorry. Dekat sini bukan X ya, saya terbuat X. Dia K ya, dia K. K. 14, so sini K. Okey, dia K. Hati-hati. So sini K kuasa 2, so sini K tambah So tekan kalkulator you dapat jawapan nilai K. Okey? Itu soalan nombor 19. Faham? So you boleh guna dua-dua cara. Yang ini boleh, yang ini satu lagi pun boleh. Boleh guna mana-mana. Okey, soalan nombor 20. Soalan nombor 20 dia kata diberi bahawa persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 mempunyai punca alfa dan beta. Dia suruh bentukkan yang baru. Okey, so buat 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 7 sama dengan kosong. Nak tentukan dia punya sum and your product, your A must be equals to 1. So bahagi dengan 3. So di sini you punya sum of root ialah negatif 8/3 and you punya product adalah 7/3. Apakah sum? Sum kita ialah alpha tambah beta. Apa produk? Produk ialah alpha beta. Habis. Baru dia kata bentukkan persamaan. Bila bentukkan persamaan, you akan buat sum of root kamu adalah 3 alfa tambah 3 beta. Sama juga 3 alfa tambah beta. 3 alfa tambah beta ialah negatif 8/3. Dapat di sini negatif 8. And kamu punya product of root ialah 3 alfa darab 3 beta. Sama dengan 9 alfa beta. 9 alfa beta kita adalah 7/3. Sini 3 you dapat 21. Jadi dalam membentuk persamaan X kuasa 2 minus sum kita negatif 8X tambah 21 sama dengan kosong. So X kuasa 2 tambah 8X tambah 21 sama dengan kosong.
Faham? Boleh ikut setakat ini? Boleh? Boleh. Okay, next. Last question. So kat sini soalan yang terakhir, soalan nombor 21 yang saya suruh kamu buat. Dia kata diberi alfa dan beta adalah punca-punca persamaan. Sama juga. Dia kata dekat sini dengan keadaan H dan H ialah pemalah. Okay, dia kata cari julat nilai H jika alfa tak sama beta. So, apakah yang kamu faham daripada soalan ini? Dia kata persamaan ini mempunyai punca alfa dan beta. Dia bagi tahu alfa tak sama dengan beta. Jadi, apakah sebenarnya maksud yang tersirat daripada soalan ini? Yang kamu faham. Apa dia? Punca Ya, tak sama. Ya, puncanya tidak sama. Jadi, kamu tengok soalan ini. X kuasa 2 tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong. A kita 1, B kita negatif 3, C kita negatif 2H tambah 4. Oleh kerana dia kata tidak sama, you gunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar kosong. Jadi B kita apa? Negatif 3 kuasa 2 tolak 4. A kita 1 dan C kita negatif 2H tambah K. Lebih besar kosong. Jadi kat sini dia indirect question. Okay. Jadi you dapat jawapannya sini adalah 9. Negatif 4 darat 1, negatif 4 darat negatif 2. So dapat tambah 8H. Negatif 4 darat 1, negatif 4 darat dengan K dapat negatif 4. K lebih besar kosong. Soalan kata cari julat nilai H. Okey, Cikgu, cari apa saya buat? bukan 2H Mana tambah saya dapat 4 K? ke? Mana saya dapat K ni? Sini 4. Ya kakak, terima kasih. Cikgu ni Allahu Akbar. Okey, sorry ya. Tu lah bila saya dapat K kan, saya tengok dekat soalan, apa pula tak ada nilai pasal K. Okey, terima kasih. So kat sini you tengok dapat 9, negatif 4 darat 1, negatif 4 darat negatif 2, you dapat tambah 8H, negatif 4 darat 4, you dapat negatif 16 lebih besar kosong. So ini you selesaikan, you dapat negatif 7 tambah 8H. Betul tak? Okey, lebih besar kosong. So selesaikan. 8H lebih besar 7. H lebih besar 7/8. Boleh? Okey tak? Respon sikit, okey tak? okey cikgu. Okey. Okey, cikgu. Dan dia kata diberi alfa per 2 dan beta per 2 adalah punca. Dia suruh cari nilai. Dia kata dia adalah punca persamaan ini. So persamaan kita 2x kuasa 2 tambah k. Sebab dia kata diberi alfa per 2 dan beta per 2 adalah punca-punca bagi satu lagi persamaan kuadratik dengan keadaan k ialah pemalah, cari nilai k dan h. So kat sini tambah dengan k tolak 4 sama dengan kosong. So ingat soalan ini sama dengan tadi, you bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. So you punya sum of root iaitu hasil tambah ialah negatif k per 2 sama dengan alfa per 2 tambah beta per 2. Okey, selesaikan. You dapat negatif k sama dengan alfa tambah beta. 2 per 2. So you boleh abaikan. Bermaksud you punya alfa tambah beta ialah negatif k. And satu lagi kita tengok kita punya produk. Kita punya produk adalah berapa dia? Alfa per 2 darab dengan beta per 2. Produk kita dekat situ negatif 4 bahagi 2 ialah negatif 2. So alfa per beta per 4 sama dengan negatif 2. Alfa beta sama dengan negatif 8. Okey, soalan suruh kita cari nilai apa? Kita nilai H dan K, apa saya silap ni? Allah Akbar, kejap. H dan K. Mana H dia? Kat soalan ni ada H ke? Negatif 2H. Dekat ayat dia. Okey.
Okay So tengok kat sini. Kalau tengok diberi alfa per 2 dan beta per 2 adalah punca bagi satu lagi persamaan kuadratik. Okay, ini untuk dia. Okay, iaitu kalau awak tengok persamaan ini. Okay, you tengok dia punya nilai. Alamak, sekejap. Kejap. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, you dapat X kuasa 2, 2X kuasa 2. Soalan diberi 2X kuasa 2 tambah KX tolak 4 sama dengan kosong. So you determine value of sum of root. So sum of rootnya kamu akan dapat dekat sini. So dapat negatif alpha betanya dapat negatif 8. Okay, dah settle. Sekarang kamu tengok. Soalan kata dia nak alpha tambah beta kita ialah negatif K. Okay, apakah alpha tambah beta kita tadi? Okay, kalau awak tengok dekat sini, alfa tambah beta kita. Alfa tambah beta adalah hasil tambah punca. Kan dekat atas dia dah bagi tahu dah soalan kat atas tu, puncanya alfa dengan beta. So kita dapat alfa tambah beta kita berapa? Dekat atas. Hasil tambah punca kita. You tengok pada soalan yang diberi dekat atas ni. Okay, yang atas ni you punya persamaan ni yang saya birukan ni. Ni dia. So, you dapat di situ, okay, dekat sini, kalau ikutkan, you punya sum of root ialah X kuasa 2 tolak 3X tolak 2H tambah 4 sama dengan kosong. Bermakna sum of root iaitu alpha tambah beta kamu ialah 3. Manakala produk of root kamu adalah negatif 2 tambah negatif 2H tambah 4 iaitu alfa beta. Jadi soalan tanya K, H dengan K kan? Jadi awak gunakanlah balik. Ini dia 3 sama dengan negatif K. Maka K kita ialah negatif 3. Alfa beta iaitu alfa darab beta kita negatif 2H tambah 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2H sama dengan negatif 2 plus selesaikan you dapat H-nya ialah 6. Faham? Boleh? Dia berkait. Okey. Ada soalan? Tengok betul-betul itu soalan 2015. 5 tahun yang lalu. Okey, boleh? Okey tak? Okey, boleh. Okey. Kalau okey, saya nak tunjuk, okey, yang lain tu nanti boleh tengok. Saya akan tunjuk kamu modul ini. Sekejap Okey. Ini dia. Tadi soalan SPM, so saya mesti bincangkan. Okey. Ini dia bentuk-bentuk soalan. You tengok soalan ni. Nampak tak? Ni modul ni kamu tak ada. Sebab saya memang tak print modul ni, dia banyak. Okey, nampak tak? 4 markah aras tinggi. Okey. So dekat sini kalau kamu tengok pada soalan, okey, dia bagi apa? Okey, kamu kena tengok dia ada soalan yang kita perlu buat penyempurnaan kuasa 2, ada soalan tak perlu. Jadi kalau tengok kat sini dia kata rajah 8 menunjukkan graf fungsi kuadratik P X kuasa 2 tolak 4X tolak Q dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Dia kata lengkung Y sama dengan Fx mempunyai titik maksimum. Nyatakan nilai P dan nilai Q. Dekat sini you boleh gunakan kaedah penggantian. Tapi kalau penggantian you tak boleh buat settlekan lah sebab you ada satu titik sahaja. So you ingat, bila graf dah ada, dia dah lakarkan graf, dia ada titik maksimum atau dia ada pasal paksi simetri atau dia ada cerita pasal nilai maksimum atau nilai minimum. Apa yang perlu kamu buat adalah lakukan completing the square. Iaitu penyempurnaan kuasa 2. Ingat lagi tak formula dia? Okey, tolong kat saya. Siapa ingat lagi formula completing the square? Formula penyempurnaan kuasa 2. Cepat. Siapa ingat apa formula dia? Completing the square, penyempurnaan kuasa 2. Apa formulanya? A dalam kurungan X tambah B 2A. Okey, A dalam kurungan X tambah B per 2A kuasa 2. Tolak B kuasa 2 per B 4A squared tambah C. Minus B squared over 4A plus C. Okey, ini dia. Awak guna formula ini. Soalan SPM 2020 keluar dia dah macam ni. Dia kata by using completing the square.
dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So you tak boleh guna kaedah lain. Tapi dalam marking scheme kalau guna kaedah lain adalah, tapi dia adalah cara tanda lain pula. Okey, so dekat sini. Okey, A-nya apa? A-nya apa? A-nya ialah P. B-nya apa? B-nya negatif 4. C-nya apa? C-nya negatif Q. So awak ingat ya, saya tak akan ubah A kecuali untuk soalan yang melibatkan jenis punca yang tadi. Kan? Yang kita nak tentukan sum and product, yes, your A mesti jadi 1. Untuk soalan lain, tak kisahlah dia suruh lakar ke, dia suruh jenis punca ke, you ambil saja A. Then you substitute dalam formula. And one more formula adalah yang B squared minus 4AC yang kita duk bincang tadi kan. So ini dan formula ini, dua-dua formula ini, awak guna saja apa-apa A yang ada. Tapi bila you tengok, dia ada cerita pasal sum and product of root, yang ini yes. Sorry. Yang ini A kamu mesti dijadikan 1. Itu je tips yang saya bagi pada kamu. Okay, so dekat sini you masuk saja dalam formula. Okay, boleh jawab tak soalan ini? Cuba. Ini soalan SPM juga ini bentuk soalan SPM. Okay, cuba. Cuba soalan nombor 8 ni. Tak okay, saya bimbing kamu. Sekarang cuba dulu. Okay tak? Okey, cikgu. Okay. Okay. Dah dapat dah? Apa jawapannya? Dapat tak? Korang ni kan. Belum. Okay. Respon.
Next kelas kita kalau saya buat esok pagi okey ke? Ada satu lagi ni. Saya takut nanti bila dah pertengahan tu saya buat masa ni saya tak sibuk sangat lagi marking. Okay. Sebab marking online jadi kertas tak berapa banyak lagi. Kalau saya buat besok pagi okey ke tak? Tak ada orang. Pukul berapa Hello. cikgu? Apa dia? Pukul berapa? Pukul berapa? Kalau aku kata pukul 8 nanti kau kata tak bangun lagi. Tak apa, kita buat pukul 10 juga. Boleh? InsyaAllah boleh cikgu. Okey. Okey, good. Okey dah? Dah, belum? Dah belum? Kalau belum saya tunggu. Kalau dah kita bincang. Cikgu saya tak dapat. Baru bersuara. Okey, so tengok kat sini. Ada yang dapat tak? Zaim? Faris? Ada yang dapat? Ada yang dapat tak jejaka-jejaka? Rukayah dapat tak Rukayah? Semua senyap. Semua senyap ni ada ke tak? Tak ada orang tak ada orang ke? Hello? Klien saya tak okey ni. Oi, Tak korang. dapat cikgu. Jawab persoalan aku. Okey, you tengok soalan kat sini A. A kamu ialah P. B. B kamu ialah negatif 4. Okey, C. C kamu ialah negatif Q. Formula A. Allah Akbar. Kan? Dia dah hilang dah sekejap ya. Sekejap.
Okey, nampak tak sekarang? Nampak? Nampak. Okey? Okey. Jadi, tengok A. A kita kat sini P. So, masukkanlah A, X tambah B negatif 4 per 2A kuasa 2 minus B squared over 4A Allah Akbar plus C. Plus C, saya tengok OneNote ni kelemahan dia sekarang macam tu. Bila dia 2 jam, hampir-hampir 2 jam, dia akan lagging macam ni. Sekejap nak ambil balik lambat sikit. Alamak. Dia tak keluar-keluar lagi. Saya ambil soalan ni lah. Tadi soalan nombor 8 kan? Okey, soalan. Ni kan soalan nombor 8 Saya guna Word. Sana. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, so ini yang tadi sama juga soalan tadi. Okey, jadi kalau mana dia? Nombor 8. Hey, yo. Nombor dia macam ni. Sekejap Hey. Sat. Dia tak keluar terus ni. Sekejap ya. Dia tak keluar ni. Tidak. Don't say. Okay, saya try lagi sekali. Kenapa tidak keluar? Sekejap. Sekejap ya. Ni. Saya try ambil direct dari sini. Sebab OneNote saya tak boleh buka. Tak tahu kenapa. Mengapa semua tak boleh buka? Sekejap ya. Sekejap. Last soalan ni. Kenapa tak boleh buka ni? Alamak, dia merajuk okey. Lambat. Selalu macam ni ke cikgu? Cikgu? Tak. Hari ni. Dia biasa. Hello? Dengar tak suara saya? Dengar Tak suara saya? cikgu. Selalunya bila dia jadi, bila dia jadi, then saya back balik, tengok balik dapat. Ni tadi dia tak boleh masuk terus. Okey, tak apa. So saya direct ambil dekat Word punya soalan. Okey, tengok Alamak, sekejap saya cuba. Cuma saya takut PDF ni saya tak boleh conteng. Kan betul? Boleh. Tapi PDF ni dia lambat sikit lah. Kalau awak tengok, saya conteng, dia akan jadi lambat sikit. Okey, awak tengok kat sini soalan. Dia bagi kamu. Jadi kamu masuk saja dalam formula. A kamu kat sini dia dah tahu dah. Kan PDF dia lambat. Okey, saya nak conteng tapi dia jadi lambat. Nanti saya cakap je. Saya cuba buka lagi sekali. Nampak OneNote saya tak keluar.
Okey macam ni. Kamu ambil ni, A-nya P, B kamu negatif 4 dan Q kamu ialah negatif Q. Kamu masuk dalam formula. Okey, kita masuk dalam formula. Formula kita tadi A. Jadi kat sini you dapat A kita ialah P. A, okey, kemudian X tambah B per 2A. So kat sini X, kita punya B kita negatif 4. So tambah negatif 4. Okay, formula dia B per 2A. So negatif negatif 4 per 2A. A kita ialah P. Kuasa 2. Nampak tak? Dia lambat sikit. Lambat dan kamu tengoklah macam tak keluar pula. Macam pen ink habis. Alamak, leceh betul lah. Okay, jap. Saya try buka lagi sekali saya punya OneNote. Saya tak puas hati tak boleh nak tunjuk kamu nak menulis. Okay, saya cuba. One more. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia. Cabaran dan satu kenangan. Alhamdulillah. Nampak tak? Sekarang nampak semua orang? Nampak cikgu. Okay, nampak Okay, so dekat sini kita dah tentukan apa A, B dan C dia. Jadi kita akan masuk dalam formula kita. Formula kita, jadi kat sini masuk saja A kita, you masukkan A kita P. Okay, X tambah B kita negatif 4 per 2A. Kuasa 2 tolak B kita negatif 4. Kuasa 2 per 4A tambah C. Okay, settle. Awak tengok dekat sini negatif 1, 5. Okey, negatif 1 tu nak dapat dari mana? Negatif 1 tu sebenarnya dapat daripada dalam bracket ni. Okey, ini adalah you punya maximum point. Okey, ataupun turning point. Titik pusingan ataupun titik maksimum. You nak dapat, you ambil kat sini X tolak 4 per 2P sama dengan kosong. Bermakna X kamu adalah 4 per 2, you dapat sini adalah 2 per P. Faham tak? Negatif 4 per 2 per P. So bawa sana jadi X ialah 2 per P. Tetapi dekat sini X kamu ialah negatif 1. So you akan buat 2 per P sama dengan negatif 1. Maka you dapat P-nya negatif 2. Kemudian kamu ambil maximum. Maximum value is 5. Iaitu ambil semua yang ini. Jadi kita ambil semua iaitu negatif 4 kuasa 2 ialah 16. 16 bagi 4. Sini 16 per 4P tolak Q. Ini maximum value kamu ialah 5. So you dapat sini 4. Jadi you dapat negatif 4 per P. P kita negatif 2 tolak Q sama dengan negatif 5. Negatif 4 bagi negatif 2 you dapat jawapannya 2. So sini 2 tolak Q sama dengan negatif 5. Negatif Q sama dengan negatif 7. Maka Q kamu dapat 7. Faham? Ini bentuk-bentuk soalan. Okey, insyaAllah saya akan sharekan soalan-soalan ini. You tengok dia banyak ni bentuk-bentuk soalan ni. Sangat banyak. Okey, jadi nanti kita boleh tengok juga lagi sebab sebab saya akan tengok silibus sekolah. Saya tak nak kita terlampau laju dari sekolah. Okey, supaya apa yang awak dapat dekat sekolah dan seiring dengan apa yang awak dapat dekat tuition. Jadi saya akan share soalan ni. Dan kalau kita rasa perlu bincang, saya akan bincangkan soalan ini. Boleh? Boleh? Okey tak? Hello? Tak ada orang. Boleh cikgu. Hello? Alamak. Saya ingat putus. Ada korang ni ada pun. Aku ingat aku sorang-sorang. Okay, so kita sambung esok pukul 10 pagi. Okay, so nanti kamu decide lah sama ada kamu nak menjawab saya nak bincangkan soalan modul ini ataupun topik baru. Kalau kamu kata nak masuk topik baru, saya akan masuk topik baru esok. Kalau tidak, topik baru saya akan masuk bulan 4. Sebab soalan-soalan ini juga bentuk-bentuk soalan peperiksaan yang perlu kamu tahu cara nak buat. Boleh? So saya stop dekat sini. Okay, yang perempuan pergi masak. Saya tak payah masak.
Okay, bye. Assalamualaikum. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih Sama. cikgu. Okay, bye. Bye. Sama. Ya cikgu. Okay, jumpa esok. Pagi pukul 10. Cikgu, Hasil nak stop tak esok boleh dah ni. saya tak boleh ikut. Siapa ni? Nabila. Nabila? Okay. Kalau besok ramai yang tak boleh, saya tak masuk topik barulah. Saya akan bincang soalan modul. So, kalau saya bincang soalan modul, maksudnya saya record, jadi kamu boleh tengok. Saya tak nak masuk topik baru tapi ramai yang tak ada. Boleh? Boleh, Okay, cikgu. so saya stop kat sini. Okay, bye. Okay. Assalamualaikum. Bye, cikgu. Okay, bye. Bye.